jadi TikTokers Pakatan Harapan pun ada. Engkau pun tak tahu dia orang ni 100% Pakatan Harapan ataupun tidak. Nombor dua, dalam Pakatan Harapan ada dua kumpulan, Nathan. Kumpulan pertama ialah kumpulan yang pro kemah besar. Kumpulan ni, Tan, dia orang ni, kiblat dia ialah Tun Dr. Mahathir. Okey? Kumpulan kedua ialah orang yang menerima Anwar sebagai Perdana Menteri dan nak Anwar kekal sebagai Perdana Menteri. Dalam Pakatan Harapan pun ada dua kumpulan. Itu sebab kalau kita nak balon dia orang ni, kalau kau rasa tak puas hati pun, kau boleh cakap blogger, TikTokers, PH yang pro kemah besar. Kau jangan balon blogger PH. Ada blogger PH yang maki Khalid Samad, maki Kit Siang ni lagi teruk daripada kita maki tu. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sultan mohon mencelah dekat Datuk. Boleh Datuk buktikan saya ada tak 2 minit yang, lagi. Okey, 2 minit lagi. Boleh Datuk buktikan tak Tun Mahathir tu masuk dalam circle politik sekarang? Sebab dia saya nampak dari secara lumrahnya, secara zahirnya duduk dekat luar. Okeylah, Dia tak macam ni. duduk dalam Saya pun nak tanya soalan tu juga. Bukti yang paling nyata hari ni, hari semalam kita tengok Anwar Musa berjumpa dengan Tun Mahathir. Okey? Hari ini kita tengok Presiden PAS pula sudah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, sekali dengan Menteri Besar Terengganu, sekali dengan Syaril, susu politik dia. Hari ini mereka dah tanda tangan proklamasi. Jadi macam mana you kata Tun Dr. Mahathir ni dah berehat ke, dah berada di luar ke, dah tak ada campur tangan ke? Masih memainkan pendapat saya, Datuk. Saya boleh jawab dah, Datuk. Pada pendapat saya lah, saya tak mau tuduh ke apa-apa. Dalam hal ni, Datuk, saya melihat Tun Mahathir ni sebagai orang yang lama dalam politik dan menjadi orang-orang baru ni untuk mengambil Tun Mahathir sebagai sumber rujukan. Jadi bila berjumpa orang-orang yang macam ni, saya tidak menganggap dia adalah kem besar, dia ada organisasi politik. Jadi bagi saya Datuk kena bawa bukti yang lebih kukuh lagi untuk bagi kami percaya ni. Sebab kalau macam saya anak-anak muda, bila jumpa atuk paklung-paklung kat tepi jalan, saya akan menghormat orang-orang macam tu sebab mereka lebih berpengalaman daripada kita. Okey, tak apa. Ni Dik, saya bagi ringkaskan je dia. Saya dah lawan Mahathir ni daripada tahun 1997 kan. Kita tahu betapa liciknya dia kan. Tapi kalau macam sekarang ni, kalau kita cakap dia ni masih lagi dalam usaha untuk mengambil alih kerajaan, untuk menyelamatkan diri dia dari jadi kluster mahkamah, kan, dia pun dah arahkan Daim semua sekali, berjumpa dengan Taqiyuddin, berjumpa dengan Hamzah Zainuddin, jumpa dengan Azmin, cuba nak wujud satu komplot nak overthrow the government. And kalau you masih lagi percaya dengan Tun Dr. Mahathir, tak ada apa saya boleh cakap. Datuk. Saya percaya pada bukti-bukti yang kukuh, Datuk. Saya percaya bukti-bukti yang kukuh bukan kata-kata dan kata-kata politik. Ya, Datuk? Sultan. Ya. Benda macam ni, kalau you nak bukti kukuh lagi, saya nak cakap apa? Datuk, okey, yang tu satu part. Satu lagi. You yakin yang Tun Dr. Mahathir tak campur tangan dalam urusan politik negara lagi? Adakah you maksudkan begitu? Iaitu Sultan punya soalan lah. Saya nak tanya kepada Datuk. Tadi Datuk bagi Sultan ni settle dulu. Bagi Sultan ni settle. Saya ada 7 minit ni. Saya nak kena siap ni. Saya nak buat live ni. Sultan jawab dulu. Okey. Bagi seorang cakap. Ini apa yang saya percaya sebab Datuk tanya saya. Ini apa yang saya percaya, saya telah menjawab. Orang seperti Tun Mahathir ni dia adalah legend dalam politik Malaysia dan politik antarabangsa. Semua orang luar pun kenal dia. Jadi menjadi tidak menjadi masalah ke mana-mana ahli politik termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun nak pergi jumpa dia. Orang bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri nak jumpa dia sebagai sumber rujukan. Saya pernah mendengar Datuk ada claim kata kau tak tengok ke anak Tun M semua billionaire. Tapi itu pun bukan dia bersalah. Ya. Tak bersalah. Ya. Semua sebab Datuk, pantai pun semua habis anak dia sapu melalui itu bukan membuktikan Datuk. Buat bangunan KLCC, satu bagi kat Korea, satu bagi kat Jepun.
Daripada mengapel, daripada tindakan bijak, Datuk. Itu tindakan bijak. Semua anak dia sapu. Bagi saya dia ada daripada kami yang belajar berniaga secara tulen tanpa menggunakan nama bapa, kan? There's nothing much I can say daripada. Okey. Abang biar Datuk selesaikan dulu dengan kata-kata dia. Datuk selesaikan dulu. Kalau tengok Atan punya live ni pun, yang duk keluar ni pun orang yang pro Tun Dr. Mahathir. Salah bang. Saya nak bagi statement tu. Silap tu. Saya tak pernah sokong dan saya tak pernah pro kepada Tun Mahathir Mohamad. Ini sendiri silap. Pun dah boleh nampak dengan jelas. Itu salah tu Datuk. Saya seorang tak pernah pro. Datuk relax je Datuk relax jap. Yang kat atas ni hampir kesemuanya bukannya pro Mahathir. Tak, kita kena hormat. Bagi aku cakap. Datuk dah lama cakap tu. Bagi aku cakap. Untuk pengetahuan Datuk, hampir yang kat semua ni, hampir ke semua yang kat atas ni, termasuk saya sendiri, saya tak pernah menyokong Dr. Mahathir. Daripada 98 sampai Mahathir bersama dengan PH, kita orang pun tak menyokong Mahathir bersama dengan PH masa tu. Dan ketika Mahathir jadi Perdana Menteri pun kita melawan Mahathir masa tu. Ini untuk pengetahuan Datuk. Okey. Jadi kenyataan Datuk kata yang kat atas ni semua menyokong Mahathir, tu salah. Tadi tu Sultan apa nama dia? Tu salah. Okey, Datuk, saya nak dengar sebab Datuk tadi Datuk dah lawan Tun M lama. Dan satu ketiga pun Datuk antara orang yang melawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa sekarang Datuk tak lawan juga? Statement tu semua tak keluar. Yalah, bodoh lah saya. Kalau saya lawan dengan Anwar Ibrahim, parti dah buat keputusan, kita kerjasama dengan Anwar. Selepas Perikatan Nasional, tak nak kerjasama dengan Anwar. Mana yang kata-kata sebelum ni kira halal ya? Saya tak cakap halal. Saya ada pernah awak dengar saya tarik balik kenyataan saya terhadap Anwar Ibrahim? Tak, memang tak pernah. Ada pernah awak dengar Anwar Ibrahim tarik balik kenyataan dia terhadap Barisan Nasional? Tidaklah. Sebab tu so kita dah duduk dalam satu parti sekarang. Saya nak tanya dengan awak. Muhyiddin cakap PAS tu ajaran sesat. Betul tak betul? Itu saya tak pernah dengar. Saya tak tahu. Awak tak pernah dengar? Masya Allah. Awak tak pernah dengar? Muhyiddin kata PAS tu parti ajaran sesat. Itu saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Saya nak tanya orang lain yang lagi 8 orang ni pernah dengar tak? Muhyiddin kata PAS tu parti ajaran sesat. Ada dengar? Okey, jujurnya saya tak pernah dengar. Okey Datuk, jujur saya tak pernah dengar. Tapi okey, tak apalah. Okey, Datuk tanya saja. Datuk tanya kita orang pernah dengar. Okey. Datuk pernah dengar tak Mat Sabu panggil Anwar Al-Juburi? Yalah, saya menjawab dan saya bertanya balik pada Datuk. Sekarang ni Datuk pernah dengar tak? Saya nak bagi poin saya. Selepas Muhyiddin dah kerjasama dengan PAS, ada tak Muhyiddin kata PAS tu parti ajaran sesat lagi? Ada tak? Memang tak ada. Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar dua-dua statement. Saya tak pernah dengar dua-dua statement. Bila kita dah bergabung, saya menjawab apa yang Datuk cakap. Akhirnya saya menjawab. Saya tak pernah mendengar. Bila kita dah bergabung dengan sesebuah parti, kan? Maka kita akan cari titik persamaan. Kita akan elak daripada cakap benda yang bercanggah pendapat. Itu yang menyebabkan saya tak faham kenapa Atan ini mempertahankan Mahathir. Dan bila masa Datuk saya mempertahankan Mahathir, kenyataan Datuk ini pun dah menipu. Dia kata, bagaimana saya nak rasa hormat kepada Datuk kalau Datuk menipu ni? Kejap Datuk. Untuk isu tadi ni, saya ada 2 minit, saya nak siap. Okey. Nanti Datuk saya nak jawab. Bila Datuk boleh naik lagi Datuk. Bila kita nak cakap dia ada 2 minit pula. Aduh, itulah pasal. Pasal tadi budak-budak klaim ingat Datuk Lokman nak menang kan. Datuk, kalau Datuk sepatutnya kalau kita dengar budak-budak Datuk Lokman kata dia klaim, silap Datuk kalau kita kena hormat. Datuk tak ada masa. Kalau Datuk terpaksa turun pukul 11. Ya, tapi bagilah masa kita bercakap lah. Kalau tahu 2 minit, so turn kita nak bercakap masa bila kita nak membetulkan fakta kita sekarang ni. Nan, tak apa Nan. Kita bagi Datuk turun, kita ulas, kita akan menjawab semua yang Datuk cakap ni. Macam inilah ni. Kalau korang ni ada masa kan, kau kumpulkan, aku datang jumpa korang face to face. Lagi baik.
Boleh. Tak ada masalah. Saya tadi satu masa, kau suratan set satu masa, kita jumpa. Kita boleh. Bawa kawan sekali ni. Boleh. Okey. Tak ada masalah. Suratan set. Tapi Datuk, saya akan tambah sikit Datuk. Disebabkan satu minit dah tak boleh. Tak, saya tambah sikit. Yalah bagi dah cakap sekejap je seminit. Takkan lama sangat. Datuk, jika set tu okey, tak apa. Datuk dah tua dah. Jika set tu Datuk dengarkan Atan. Kita semua boleh jumpa Datuk. Please. Okey. Please. Okey. Aku tak nak tanya lah. Amirul, bagi saya dulu Amirul. Boleh Saya tak ada nak tanya. Okey, boleh Tan. Boleh jalan terus. Okey. Saya nak jawab kenyataan akhir Datuk Lokman tadi. Dia katakan statement saya tu banyak membela Tun Mahathir. Saya nak betulkan kenyataan Datuk Lokman Adam. Saya hormat dia lah, saya masih panggil lagi Datuk Lokman Adam. Saya tak main kau-kau, aku. Sebab saya rasa hormat kepada pemimpin saya. Bukan macam yang dia nyatakan tadi orang-orang dia tu dalam Laskar Cyber tu. Bila aku kata aku, dia kata aku kurang ajar. Aku bahasakan aku, saya ni aku. Bukan saya kata Sultan. Kau mangkuk. Aku ni, saya ni. Dia boleh kata aku kurang ajar. Bahasa tak beradab. Okey, itu tak apa. Saya dah kantuikan dia. Kemudian dia kata tadi saya seolah-olah menyokong Tun Mahathir. Saya nak betulkan kenyataan Datuk Lokman itu sebagai satu penipuan lah. Saya boleh katakan sebagai persepsi propaganda Datuk Lokman Adam kepada saya. Yang saya naikkan satu saja VTT tentang troll saya kepada Anwar Ibrahim. Dia sudah ambil troll itu sebagai satu, dia kata menyokong Tun Mahathir. Bila masa kita nak menyokong Tun Mahathir, berpuluh Datuk Lokman boleh tengok saya punya VTT yang saya buat naik. Bila masa saya nak puji Anwar Tun Mahathir, saya naikkan itu sebagai satu penyataan saya menolak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 yang retorik politik sembang kencang, babi pun boleh terbang. Itu dia. Daripada troll itu yang dijanjikan, dia kata bagi masa sampai 17. Pada masa itu pun Tun Mahathir dah hantar surat untuk dia jawab. Dan dia kata bagi masa pula. Kalaulah you kata kita akan jumpa di mahkamah, why not you tak bercakap pada hari tarikh yang tersebut? Jumpa senang saja, buat apa you cakap. Bagi masa, kita akan jawab. Bila sampai masa dia boleh pusing pula, kami jawab di mahkamah. Ingat Datuk Lokman, dia ingat saya tak ada pengalaman mahkamah saman menyaman ni. Dan saya dah nyatakan tadi di hadapan Datuk Lokman. Bukan isu tentang kita nak jawab di Facebook ke atau di TikTok. Bukan itu. Isunya bila mana dia sendiri mengatakan bagi masa 17 kita akan jawab. Bila 17 hari bulan, dia pula pusing. PMX dan Peguam dia kata, kami akan jawab di mahkamah. Tak nak bagi bukti. You bagi tahulah dulu pada 3 hari bulan itu. Tak payahlah extend masa. Tak payah nak pusing-pusing. Okey, Tun Mahathir, masa dah habis. Kami akan jawab di mahkamah. Kan senang. Tak perlu lagi nak kata bagi masa kami akan jawab. Anwar Ibrahim. Saya tak tahu. Yang kedua, yang last. Yang kedua, Datuk Lokman kata juga, kita dah duduk dalam satu pasukan. Kita janganlah seolah-olah jangan kritik. Bila masa kita tidak boleh kritik, saya nak bagi tahu Datuk Lokman Adam. Dahulu kita menjadi kerajaan, Datuk Lokman pun duduk dalam kerajaan. Dilantik oleh Najib Razak dalam satu jabatan ataupun satu unit di Kementerian Keuangan. Apa yang geng-geng Pakatan Harapan tak kritik, yang balun tak balun Datuk Seri Najib. Kata pula pencuri, penyamun, perompak, kleptokrasi. Datuk Lokman tak ingat lagi ke benda-benda ini semua? Apakah itu masa itu tidak boleh kritik? Dan jangan gunakan kita dah bersama. Jangan gunakan kita dah bersama untuk tidak mengkritik. Itu salah. Kita rakyat, kita buka baju politik, kita rakyat, kita berhak untuk kritik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga Ketua Kerajaan. Bila ada benda-benda yang rakyat tidak bersetuju, takkanlah walaupun kita duduk dalam kerajaan, kita tidak boleh kritik. Kalau Datuk Lokman Adam mungkinlah tidak boleh kritik. Dia ada jawatan. Dia kena ada tata kelola dia. Saya ikut kata-kata Anwar. Tata kelola dia. Kalau saya di peringkat bawah akar ubi, saya berhak lagi untuk kritik.
Walaupun yang saya kritik adalah ketua kerajaan saya. Saya nak berdiam diri. Okey, itu saja dahulu. Okey, saya rasa yang lain pun dekat dalam room ni. Kami diam tadi. Atas apa? Atas ada. Z nak naik tu Z. Kau orang nak menerima ke tak? Tak payah. Tak payah ni. Awal tak payah. Sidai kat bawah. Sidai kat bawah. Sidai je semua tu. Sidai kat bawah. Jangan setarahkan kami dengan sampah tu. Z tak payah. Kalau setakat Z tak payah. Level ni Lokman ataupun atas daripada Lokman, okey, kita bawa masuk. Ramai ni. Setakat level Z tak payah. Kalau ni kalau Iswandi Murni nak naik, bawa masuk. Tak ada masalah. Okey, kawan. Kita orang diam sebab kita orang nak bagi peluang Acat dengan Datuk Lokman sembang lah daripada dua kan. Kita dekat tepi tahu pun foresight ya. Tapi bila peluang tu kita bercakap, bila dia bagi statement kata kita semua orang tu salah lah. Betul lah sebab tadi aku pun nak betulkan kenyataan dia. Dia kata yang kita dalam ni semua menyokong Mahathir. Salah sebab aku daripada 98 aku dalam gerakan reformasi tu pun aku menentang Mahathir. Sampai 2016 dia masuk PACE pun aku menentang. Aku menentang Mahathir. Dan ketika Mahathir keluar pada Bersatu, baru aku masuk Bersatu. Aku dengan Nan yang gerakkan tau kempen Sudahlah Mahathir. Kami Sudahlah Mahathir. Kalau kau tengok balik tau masa tu 2016, start pada 2016 ada satu kempen Sudahlah Mahathir. Kita orang SMM bersama Encik Kubat menentang Mahathir, buat satu gerakan Sudahlah Mahathir masa tu. So dia nak cakap apa tadi? Bila dia nak cakap dan dia kata pasal Muhyiddin kata PAS sesat. Okey. Dan aku nak tanya dia tadi, Mak Sabu kata Anwar Al-Juburi, dia setuju ke tak? Dan dia pernah dengar tak yang Mak Sabu tarik kenyataan tu? Dia kan satu bulan, mana boleh jawab. Apa dia? Dan aku nak tanya dia juga tadi. Kan dia tanya Atan dapat apa something ke backup Mahathir. Aku nak tanya dia balik. Dia dapat something ke dia backup PMX tu? Kenapa dia tak jawab soalan aku tu? Dia takkan jawab. Okey, tak apa. Bukan cerita dia ada laskar. Abang Firdaus, kita semua ni satu ijat, semua kita 9 orang termasuk Abatan. Kita boleh arrange jumpa dia face to face, tapi dengan syarat masa berjumpa dan berbincang tu mesti ada salah seorang kita buat live biar bagi adil kepada 1,100 orang yang mendengar hari ni dan boleh ditahu apa yang berlaku. Kalau dia bersetuju macam tu, saya daripada Penang sanggup turun KL. Saya boleh. Tak bagi penjelas. Bukan apa. Kalau dia cakap Muhyiddin Yassin pernah cakap PAS ni parti ajaran sesat. Aku pernah tengok video tu. Dan juga kalau korang nak tahu, Abah sendiri pergi minta maaf dengan Tuan Guru Adi. Jadi Abah itu dia berprinsip, maknanya dia kalau salah dia minta maaf. Dia bukan macam Wak Jahid walaupun bersumpah wallahi wa billahi kan no Anwar no DAP no Bersatu, dia tetap juga langgar dengan prinsip dia. Jadi pada siapa tadi Lokman kan, Datuk sedap sikit dia nak panggil Datuk kan. Datuk kan, kita kalau nak cakap boleh, tidak ada masalah. Nak backup boleh backup. Saya tahu anda ni duduk di orang-orang kayangan, tapi kena juga tengok isu-isu yang semasa. Jangan nak push dengan satu untuk menutupkan kesalahan orang lain. Kalau macam tu, kalau saya nak ungkit balik cerita-cerita yang video-video ada Rahman pernah cakap Papa macam ni, pernah cakap macam tu, agak-agak kenapa Papa tak saman Datuk Lokman dan Datuk Lokman tak saman Papa? Bila Datuk Lokman bercerita tentang Papa macam ni, tentang Papa macam tu, sepatutnya Papa berani saman Datuk Lokman. Tapi kenapa Papa tak nak saman Datuk Lokman? Adakah cerita yang Datuk Lokman ini cerita adalah benar? Benda ni kena fikir balik Datuk Lokman. Jangan nak push pada seorang, jangan nak push pada Mahathir saja dengan Muhyiddin saja, tapi tengok diri sendiri dulu. Cakap tu tengok diri sendiri. Aku tak berpeluang. Tak apa, insyaAllah nanti aku kalau aku dapat masuk live dia. Sahabat, saya masa sikit cakap boleh tak? Masalahnya dia bercakap tak bagi orang bercakap. Bila orang bercakap dia masuk bercakap tak berhenti. Lepas tu dia claim dia ada 2 minit tu semua. Macam dia besar sangat. Bagi itulah pasal. Apa lepas tadi nak cakap bagi saya cakap boleh? Sekejap. Bagi saya cakap. Tak ni kacau je. Aku tahu tu kata apa yang Nirul cakap tadi ni, aku pun dah cakap. Dia kata PAS dan sebagainya. Aku memang tak pernah dengar. Sebab aku bukan duduk dalam PAS. Jadi yang pertama.
Tapi bila dia bercakap tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu dan dia mengutuk UMNO pada satu ketika dulu sebelum dia ada 15 dia masih lagi bercakap dekat pentas politik dia dan end up dia bergabung. So kenapa benda tu jadi halal? Kenapa benda tu jadi senyap? Kalau